Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di Borak Selebriti di tahun yang baru. Masih lagi bersama kami berdua orang yang lama. Saya Falik dan juga Dina Nazir. Selamat tahun baru semua. Hello good peoples. How are you guys? Wow. Yang tu baru. I know. I need to something new lah. You need the something new. Very good. I'm proud of you. Jadi moga kita semua melangkah masuk ke 2024 dengan penuh tenaga positif. Betul. Dan tetamu pertama untuk tahun 2024 ni. Dia tak baru. Yang ini bukan juga. Dia mengalami dua peralihan zaman komedi. Okey. Masa mula-mula komedi lahir, dia dah start. Okey. Lepas tu komedi tengah berkembang, pun dia kiranya buat comeback masa tu. Macam-macam kumpulan guys dia pernah masuk. Ya betul. Dan dalam masa yang sama, secara tidak langsung dia pun merupakan family Sinas juga. Sebab kita pergi mana-mana event mesti kita bawa dia sekali. Manager super lawak lah senang cerita ni. Kita bersama dengan Pak Ya. Terima kasih. Pak Ya nampak segak, nampak sihat. Alhamdulillah. Dia pandai pakai jaket jeans tu. Tu yang geram tu. Kalau nampak ni, besok juga dia beli jaket jeans. Jangan dia tunjuk dia. Dia tak boleh. Pak Ya okey Pak Ya semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana jemput saya datang ke sini. Rasanya dah lama tak datang ke Sinar. Itulah kita banyak dah lama tak buat event. Oh, iya ke? Dia ada pun yang tahun lepas lah Pak Ya join kita yang bola tu. Bola. Betul. Sini Kelantan Masa tu dekat Kelantan sepelawak je Pak Ya. Kedah dengan Melaka. Jangan marah. Tak marah. Nampak? Dia cakap cantik pelawak tau. Takut. Okey, Pak Falik. Ya, macam biasa Pak Ya, dekat Borak Selebriti ni kita ada macam-macam soalan yang nak ditanyakan mengenai permulaan karier, peribadi, inspirasi dan macam-macam lagi Pak Ya. Tapi untuk permulaan Dina, saya ada satu persoalan yang sangat besar lah Pak Ya. Alamak. Namanya dia IC Muhammad Hakim. Muhammad Hakim kan? Bukan? Siapa? Pak Ya bukan? Bukan. Memang Ilya bin Buang. Ilya Buang bin Syahrum. Ilya Buang bin Syahrum. Kenapa dekat Google tulis Muhammad Hakim bin Syahrum? Siapa tu? Itu Muhammad Hakim tu anak Hamdan. Guys, salah baca guys. Awak baca Google siapa ni? Tapi memang Muhammad Ilya Buang bin Syahrum. Memang asalnya Perak lah. Ya. Patutlah Perak. Tapi Dina terkejut. Hanya tahun lepas Dina tahu Pak Ya ada twin. Kembar seiras pula tu. Baru tahun lepas Dina tahu. Sebenarnya kembar saya itu dah pernah keluar tahun 97 tak salah saya. Okey. Bersama dengan senario. Okey. Masa tu kami buat persembahan terakhir sebelum keputusan siapakah juara sinaran tahun ini. Masa tu Alina Hassan juara. Okey. Jadi sementara menunggu keputusan tu, saya bawa abang saya buat show, buat persembahan magic, masuk dalam kotak, lepas tu buka kotak hilang. Lepas tu saya keluar daripada penonton. Itu pertama kali dia muncul. Tapi masa pengumuman tu dibuat, abang saya dah sampai airport nak balik Terengganu. Faham. Dia orang tak tahu kan. Faham. Jadi bukanlah magic sebenarnya. Dia abang simpan dalam kotak. Twins kat dia situ trik ke tau. Trik. Magic mana dia tak trik. Ni kembar Pak Ya ke Pak Ya? Betul. Pak Ya. Tak keliru nanti. Pasal kembar seiras. Itu soalan tu dah jadi biasa pula. Bila orang jumpa ni Pak Ya ke bukan? Klise ya Falik. Entah Falik. Klise ya pula. Tapi Pak Ya kiranya dengan kembarnya tu sama bidang ke ataupun dia lain? Dia seorang guru. Sekarang ni dah jadi pengetua sekolah. Alhamdulillah. Dah jadi pegawai lah apa kan. Tapi sebenarnya permulaan saya dalam bidang seni ni daripada dia. Maksudnya dulu zaman-zaman dulu ada program stesen TV, ada satu stesen TV itu menganjurkan program pertandingan drama antara sekolah-sekolah bersama dengan berita harian. Okey. Jadi dia antara peserta dari Perak. Okey. Yang masuk pertandingan wakil Perak pertandingan teater antara sekolah-sekolah dan dia dapat pelakon terbaik. Wow. Sembahan tu dia dapat pelakon terbaik. Selepas habis sekolah, masa tu dia form 6 tak salah saya. Lepas habis sekolah, dia ajak saya join teater. Masa tu kita tak tahu teater tu apa baru nak kenal dunia teater. Tahun 88 masa tu Pimai-Pimai tengah meletup. Jadi bila saya kat teater tu macam mana, dia kata kan macam Pimai-Pimai tu lah. Dan bila saya dah join, masa tu kami mula-mula pergi audition apa sana sini tak lepas. Lepas tu bila ada audition untuk persembahan bangsawan, pertandingan bangsawan peringkat kebangsaan,
Jadi kami join, terpilih. Itulah platform pertama saya jadi pelakon. Oh, bukanlah masuk sinaran tu jadi pelakon. Itu dah kemudian. Dah selepas tu. Jadi sebelum tu dah berkecimpung dalam dunia teater dulu. Dan sebelum tu bukan Pak Yah yang start dulu, abang yang start dulu, kembar. Abang kembar yang start dulu. Abang saya lah. dulu berlakon. Tapi dia terpaksa berhenti di tengah jalan sebab dia masuk maktab perguruan. Faham. Jadi saya terus sampai sekarang. Dia memilih untuk menjadi guru. Kenapa Ayah tak ikut dia sekali jadi cikgu? Itu dia lah. Susah nak jawab. Saya risau pula anak buahnya, saya anak kena muridnya. Buka keputusan SPM. Tapi Pak Yah macam berlakon, macam jadi penghibur ni, dia ada keturunan yang ikut sekali, mak ayah ke atuk nenek ke? Setahu saya keturunan saya tak ada yang jadi penghibur. Tapi mungkin sebab macam dulu zaman-zaman dulu, bila bapa jadi pelakon, anak dah terikut sebab ambil dia je lah. Dah selalu ikut. Kadang-kadang kru kan. Betul. Ambil dia lah jadi stand in lah. Mula-mula stand in, lepas tu lama-lama jadi contoh Datuk Roshamno kan. Mula-mula asal, tapi dia pun ada kaitan dengan Musim Abu Hassan. Jadi dia ada peluang. Macam saya ni langsung tak ada apa-apa. Tak ada pertalian apa. So pada suatu hari pada suatu hari itu cerita. Jadi kami ada minat. Saya selalu menyaksikan program sinaran dulu kan. Selalu tengok tahun 94. Masa tu Samsul Awau juara. Okey. Saya tiap-tiap minggu saya mesti tak lepas tengok. Itu dalam hati saya, kalau aku masuk ni aku menang rasa ni. Sebab kita baca orang ni punya persembahan macam ni kan. Sampailah saya sendiri masuk dalam tu, saya baca orang lain punya persembahan macam ni. Kita kena buat apa? Kita kena cari yang benda yang lain. Faham. Pasal sinaran punya konsep format dia sangat terbuka kan. Yang penting dia kena ada menyanyi, dia kena ada berlakon. Dan satu lagi saya perhatikan, kebanyakan pelakon yang zaman-zaman 70-an sampai kira lebih kurang sekarang pun ada juga. Kebanyakannya pelakon bermula dari pentas tarian. Macam saya dulu penari. Lepas saya jadi join bangsawan, saya jadi penari part time. Lepas tu tahun 94 saya jadi penari sepenuh masa. Jadi saya rasa penari ni dia senang dibentuk untuk menjadi pelakon. Contoh Zulkifli Zain, Nomala Omar, Salih Yaakob pun sama. Ya? Salih Yaakob. Sama juga penari kat dia. Orang macam Pentarama kan. Itu basic dia penari. Dia kalau dulu penari starting dia macam Falik pernah jadi lembut kan. Dalam tu sepatu raya. Ya betul. Pak Andam. Saya ada di situ. Comel sangat tapi kita tak ada. Payah ni. Sikit-sikit dia buka aib kita. Tapi macam mana pula boleh fokus, bukan kata berkecimpung, fokus tu pergi kepada dunia komedi pula? Saya sendiri tak tahu. Pula. Sebab yalah, masa sekolah kita selalu bergurau lah. Tapi kawan saya cakap, dia ni bukan komedian lah. Dia bukan dia tak kelakar kan. Jadi bila masuk, saya sebab saya nak jadi pelakon, hanya di situlah platform untuk bermula dalam bidang seni kan. Jadi tak nak saya try lah. Bila saya try berjaya. Bila dah jadi pelawak ni, kawan saya datang, kau macam mana boleh jadi pelawak? Sebab dulu kau tak lawak. Aku bukan nak jadi pelawak, aku nak jadi pelakon. Itulah laluan yang aku ada. Tak nak redah lah. Bila saya berjaya buat lawak, orang cop saya pelawak. Aku pelawak? Kita sendiri pelik kan. Dulu kawan-kawan yang sama menari dengan saya, diorang tak berapa suka dengan saya sangat sebab diorang kata saya garang. Pula. Memanglah saya suka melawak, tapi muka saya sentiasa serius. Okey. So bila saya dah jadi pelawak, orang kata muka saya muka lawak. Tiba-tiba berubah. Daripada muka garang jadi muka pelawak. Jauh tu. Diri sendiri confused. Diri sendiri pun confused. Itulah kita rasa macam, kenapa orang gelak tengok aku Dulu tak pernah jadi macam tu. Yelah, betul lah. Garang dengan kelakon Jauh. Peninglah saya. Kalau macam kita tengok sekarang, yang muka garang, muka kelakar. Garang, muka kelakar. Okey. Jadi yang Falik kata tadi, ada dua zaman apa ni, Pak Yah naik turun dia lah sebagai seorang pelawak. Kiranya Pak Yah merasai
zaman dulu punya cara lawak. Dan sekarang bersama dengan sepatu pun sama juga. Ada dua kumpulan awak kata tu tadi? Macam-macam kumpulan Pak Yah dulu. Masa sinaran pasport dulu dengan Serba salah kan. Okey. Itu kumpulan senario. Okey. Lepas keluar pada senario, kumpulan Aku Kaya. Okey. Lepas tu dia masuk dengan sepatu. Okey. Jangan lupa dalam hero tu. celah-celah tu ada kumpulan hero. Betul. Ada kumpulan rare. Yang celah-celah Maharaja Lawak tu. Tapi yang first kali kumpulan yang saya masuk, kumpulan simpanan wang pekerja. Itu yang first. Yang lain tu kemudian. Wah, caroman dulu Tapi stress. kiranya Pak Yah nak tahu jugalah Pak Yah, macam startingnya senario tu, dia macam mana Pak Yah dia mengumpulkan kesemua ahli-ahli tu? Dia memang pemenang-pemenang sinaran ke? Ya, dia asalnya daripada situlah, daripada sinaran kan. Tapi bukan sekadar menang. Kita nak tengok juga bakat. Kalau dia tak menang tapi dia berbakat. Betul. Contoh Yasin dengan Apek. Apek dulu dia kalah dengan Mazlan masa mingguan. Tapi kita nampak dia punya kelebihan dia. Dan bila saya keluar, dia ambil pihak stesen ambil dia untuk join dengan senario. Dan hasilnya, akhirnya dia menjadi pelawak pertama memegang anugerah paling popular. Paling popular. Betul. Kan? Betul. Ingat lagi masa zaman dia naik. Dia kalah, tapi kenapa dia boleh jadi sampai ke situ? Betul. Dia terbaik antara yang baik. Kan? Itu yang kita rasa, itu rezeki masing-masing lah. Kalau kita, itulah saya selalu nasihat pada orang, kalau kita kalah ataupun kita tak dapat sekarang, mungkin Allah janji kemudian. Betul. Sama juga kalau kita sekolah kan. Kalau kita sekolah dulu, kita tak perform dalam peperiksaan. Tapi rezeki kita tak tahu yang kemudian. Betul. Macam mana? Yang ke depannya. Setuju. So jangan cepat putus asa. Dan cuba lagi. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang dia tak putus asa, dia buat benda yang sama sampai sudah. Yang tu macam tak belajar pula tak belajar daripada kesilapan pula. Itu yang kadang-kadang bila kita buat contohlah audition Raja Lawak dulu kan. Orang yang sama, tahun yang berbeza, tempat yang berbeza, lawak yang sama. Jadi macam mana kita nak ambil? Kalau kata masa first time tu tak laku, apa yang membuat anda berfikir second time tu akan laku? Janganlah benda sama. benda sama sebiji. Dia tukar orang je. Dia tukar masa. Tukar partner lah mungkin. Tapi lawak sama. Tak boleh lah. Cabaran pelawak ni sebenarnya minda kita kena cepat. Setuju. Ini saya setuju. Tambahan sekarang ni kita nak buat lawak, kadang-kadang lawak tu mungkin dah viral. So bila kita nak repeat tak boleh. Ataupun kita ambil lawak daripada orang lain. Sebab semua orang dah tahu dah lawak tu. Betul. Kan? Dia akan dia ni tiru ni. Kita tahu kan. Dulu tak ada. Dulu kita boleh gunakan lawak yang sama untuk dinner show contoh. Tak ada siapa rakam. Betul. So kita boleh makan, contohlah lawak yang sama, joke yang sama tu beberapa kali. Gimmick, dia buat konsep dia sama je setiap show kan. Cuma dia tukar, kalau kata company ni dia tukarlah baju ni. Kalau company ni dia tukarlah nama ni. Itu je bezanya kan. Tapi sekarang tak boleh. Semua dari rakam Pak Yah. Bila kita dah buat dah, mesti keluar. Tambah kalau orang suka, dia cepat-cepat dia keluar. Dia masing-masing nak jadi yang nombor satu post benda tu. FYP. Ya. Jadi ada tak pernah pengalaman Pak Yah yang katakan buat lawak tu tak menjadi? Kalau kata ada orang teringin nak jadi komedian, apa yang diorang boleh buat kalau kata aku tengah buat joke sekali, alamak punchline tak kena? Pernah tak Pak Yah? Memang pernah. Masa dulu kami sama-sama dalam senario kan, naik pentas. Dia tak jadi tu, kadang-kadang kita tak boleh baca. Kadang-kadang benda tu kita pernah buat tapi orang suka. Kebetulan masa kita buat benda tu, orang tengah makan. Yelah. Tak fokus sangat. Ada orang salahkan organizer. Tapi yelah, kita sendiri pun kena tengok lah kalau orang tu tengah makan, apa perlu kita buat kan. Dan masa itulah saya rasa macam nak berhenti kerja lah. Masa nak berhenti kerja rasa hampir sudah orang tak gelak. Stres Dengan masa tu pula kami dengan propnya bawa beri daripada KL pergi Penang kan. Sampai satu, nak dengar orang gelak satu pun tak ada. Koyak tu. Masa nak berhenti. Aduh. Pak Yah pernah tak Pak Yah jumpa orang, okey, yang ni Dina sebenarnya, kalau pasal kawan-kawan kita kan ramai komedian kan. Dina kagum dengan pelawak ataupun komedian, bila dia keluar, orang public ni pun
dia sibuk nak melawak juga kan. Dia try juga kan. Kadang-kadang ada yang melangkaui batas adab, ada yang terlebih kurang ajar. Macam mana seorang komedian hari-hari dapat benda tu? Yelah, kadang-kadang ada buat lawak sikit. Ada juga situ kan. Minta air sirap je. Lepas tu dia saja nak tunjukkan dia pun kelakar. Betul. Dengan harapan kita nak ambil dia apa-apalah harapan dia. Apa-apalah something lah dia nak kan. Tapi pada saya lah itu perangai manusia ni macam-macam. Ada yang setengah orang dia dengan kawan-kawan dia kelakar. Bila depan kamera ke dengan dia, terus mati kutu. Tak tahu buat apa. Itu pun banyak juga kan. Tapi macam mana pun saya kalau ada lawan cuba buat lawak, kadang-kadang dia tiru balik lawak kita. Kita gelak je lah kan. Mungkin yalah, kita nak jaga perasaan. Layan je kan. Layan. Tapi setengah orang mungkin ada yang marah. Tak kisahlah. Tapi pada saya, dia buat apa pun, kita terima je lah. Kan? Kita tak boleh salahkan dia. Mungkin dia tak tahu. Kadang-kadang orang pun, kita nak makan, orang nak bergambar, orang tak tahu perasaan kita macam mana, tapi kita layan je lah. Dah kita dah jadi hak milik orang. Betul kan. Kadang-kadang terpaksa layan. Tengah sakit perut kan, orang ambil nak bergambar. Itu pun satu juga. Tengah-tengah ni beratur kat toilet Pak Ya. Selalu jadi dekat RNA. Kita dah lari. Pak Ya, kejap. Selfie je. Kalau tak berhenti, dia kata kita sombong. Kan, nak kena layan. Ni dah perut dah memulai-mulai. Itu kira okey. Jumpa dalam toilet contohnya kan, tengah beratur nak pilih. Pak Ya, selfie dah. Rupa background toilet pula. Betul. Nanti orang fikir, apa dia buat kat toilet? Apa ni Aduh. Tapi itulah Pak Ya, kadang-kadang Dina paling kagum dengan pelawak sebenarnya. Kekuatan emosi, kekuatan mental tu. Pelawak ni kalau kata apa-apa jadi kat rumah ke secara peribadi, ketepikan. Dia pandai sembunyikan dunia tu sebab depan orang. Kita nak tugas pelawak adalah untuk menghiburkan. Untuk membawa jenaka. Jadi macam mana nak bawa emosi yang negatif tadi baru lepas gaduh ni nak naik pentas tak boleh. Mesti pernah. Saya pun tak tahulah macam mana. Benda tu kadang-kadang automatik bila depan orang dah jadi lain. Tapi hakikatnya saya dekat rumah pun anak-anak saya kata saya garang. Dan bukan saya seorang. Banyak lagi pelawak-pelawak yang macam tu, yang jenis baran apa dengan keluarga. Tapi di luar dia jadi orang yang paling kelakar dan paling ceria. Itu tak tahulah perasaan tu berubah macam mana, automatik lah kan. Tapi mungkin ada juga yang dia dekat rumah dia tak nak stres ke apa tak tahu macam mana dia. Di rumah ni dia perasaan dia lain. Tapi saya sekarang ni bila dah berumur ni, barulah saya rasa macam zaman saya mendidik anak dah lepas. Anak semua dah besar. Jadi saya perlu seronok. Sebab saya rasa umur kita pun dah tak panjang. Biarlah kita tinggalkan keluarga kita dengan ceria, dengan seronok kan. Biar diorang sayang kita. Ya, betul. Kan? Ingat kita. Betul. Dah halang ni Pak Ya cerita pasal anak ni. Ada anak-anaknya yang berminat dalam bidang ni juga? Seni. Anak saya tak ada sebenarnya. Langsung? Tapi yang diorang ni ada macam ada anak nombor 2 saya suka dia buat grafik. Okey. Lepas tu dia buat lukisan. Tapi dia punya minat lain. Dia apa anime lah apalah. Kan? Visual art. Zaman sekarang punya. Kadang-kadang tu sanggup beli apa-apa ke daripada Ipoh datang KL sebab nak join benda ni. Anime punya fest tu. Selalu dia buat macam tu kan. Lepas tu kartun-kartun patung-patung tu. Yalah. Saya tak faham lah diorang punya hiburan. Nak sekat tak boleh. Orang kata jangan sekat minat anak. Tapi yang macam minat menyanyi ke Pak Ya, minat berlakon ke? Tak adalah. Diorang ni ada boleh nyanyi sikit-sikit, tapi diorang tak ada concentrate nak jadi penyanyi, tak ada. Tak ada langsung macam Pak Ya nak polis-polis sikit ke tak ada Tak ada. Diorang tak minat. Ikut diorang lah Kalau diorang minat, dah lama dah diorang akan cuba nak buat kan. Tapi daripada kecil diorang macam bapak aku pelakon, okey lah, itu je. Dia buat benda lain. Okey. Faham. Sikit lah Pak Ya, sikit lagi saya nak tanya pasal senario Pak Ya sebab Pak Ya antara pioniernya. Dina selalu confuse. Okey, awak tanya dulu. Permulaan senario tu Pak Ya. Itulah soalannya. Hamdan. Wahid. Ya. Samsul Rau-Rau. Ya. Azli. Berlima. Lan Pek-Pek pun sama. Yes, berenam. 6. Itu original yang start betul. Dia punya pioneer lah. Yang memang betul-betul start dengan orang. Tahun 96. Okey. Tapi ada juga yang menganggap ada Faruk Husin juga sebenarnya senario Faruk Husin ada. Dia bekerja dengan sekali dengan kami lah di stesen tu. Tapi dia keluar sebelum
senario bermula. Faham. Tapi kita berkawan kita kawan, kita selalu panggil dia sebagai guest lah. Okey. Dan Samsul pula dia kontrak. Okey. Jadi lepas setahun kontrak dia tak sambung, dia pun tak nak sambung. Okey. Sebab dia ada dengan recording company. So dia lebih suka pergi seorang-seorang. Jadi tinggallah kami berlima. Permulaan dia. Lepas tu tahun 98 saya keluar dengan Hamdan. Digantikan dengan Apek dan Apek Yasin. dulu, lepas baru Yasin. Saya pun terkejut sebab Apek ni seorang Melayu rupanya. Ya, stage name Apek. Mana tahu. Lepas tu dia suka cakap macam ni mah. Yalah, Masa tu saya pula Apek. Ya, tapi dari tona warna memang Melayu Melayu sangat. lah. Karakternya tu Apek Yelah. lah dia bawa kan. Ya, betul. Okey, Pak Yah. Pak Yah dah cerita pasal dia keluar tadi. 2 tahun bersama senario, Pak Yah keluar. Ya. Kenapa Pak Yah? Yang ini ni nak tahu ni. Dia macam saya pernah dengar Pak Yah cakap pasal ekonomi gawat lah. Itu ini. Yelah 98. 98 kan? betul. Sebenarnya kami dengan anggota senario memang best, memang ngam. Memang rapat. Sampai sekarang kami rasa macam adik-beradik. Okey. Tapi masa tu pengurusan dia macam orang kata Sedikit goyah lah. sikit lah. Pening-pening Bukan lah. maksudnya, dia lebih kepada kau staff. Kan? So gaji pun sebagai staff. Okey. Konsep dia Tapi berbeza kerja dia je. sebagai artis. Artis mana ada cuti Sabtu Ahad? Kalau ada show jalan je. Betul. So macam ni susah nak kira sebab dua bidang tu artis dan pejawatan. Jawatan sebagai penolong penerbit. Okey. Tapi kerjanya sebagai artis. Jadi dua macam tak Bercanggah kat situ sikit sebenarnya. Bercanggah. Kerja banyak, Dua yang- gaji banyak. kurang. Lebih kurang. Dia kerja banyak, gaji kurang dan kerja yang berbeza-beza. Oh, you loh. Kerja yang Sebab beza. satu artis di depan kamera, producer atau assistant producer tu di sebalik lensa. Macam mana tahu? Betul. Memang dia dulu macam itu Ayah. Okey, betul. Pernah lagi penolong penerbit kat depan kamera. Belum lagi. Dia. Okey. Itulah. So bila kita dah rasa macam alamak, aku ni bukan apa. Kita ni daripada tak ada apa-apa, bila kita masuk ke dunia macam ni, kita rasa macam susah, berat sikit kan. Sebab kita dah tak ada masa dengan keluarga, tak ada masa nak balik kampung kan. Kita rasa macam tak apalah kalau susah sangat kita nak bagi orang kata habuan tu. Lebih sikit lah. Tak apa, saya tarik diri, saya cakap. Lepas tu ada bos-bos tanyalah, kau nak kerja apa lepas ni? Takkan kau nak kerja kilang? Saya dulu bawa lori. Apa salahnya? Saya bekerja sebagai pemandu lori. Dulu memang saya pemandu lori. Masa mula-mula join berlakon teater tu. Sebelum saya bermula bekerja sebagai pemandu lori lah. Tu yang saya rasa tak ada masalah lah kan. Tapi dia orang rasa macam takkan kau nak buat lori. Apa masalahnya? Janji ada duit, boleh sanggung keluarga. Rezeki kan? halal. Dia nak pujuk tapi dia pakai Dia guna macam benda tu. ayat-ayat lain. So dia orang cakap okeylah, tak apalah. Nanti besok kita bincang lagi. Okeylah, bincang. Saya balik dengan Hamdan, buat surat letak jawatan. Yelah, lepas dia bekerja kan? 24 jam. 24 jam. Yang tu dia orang marah sangat tu. Pasal 24 jam kan. Faham. So tak ada peluang nak bincang. Tak apalah, saya cakap kat sini je lah kita kan. Tapi masa tu Pak Yah bincang dengan ahli yang lain ke berdua dengan Hamdan je? Saya dengan Hamdan, tapi ahli-ahli yang lain macam tak bersetuju lah dengan tindakan saya. Faham. Kan? Yalah, kita dah biasa berlima kan. Tiba-tiba dua orang tarik diri, dah orang tiga orang terkapai-kapai lah. Yelah. Kan? Tapi macam mana pun, yelah, masing-masing hidup kena teruskan. Faham. Kebetulan tahun 98 adalah tahun gawat. Memang terentak jugalah rasa kan. Yelah, nak daripada satu kerjaya nak mencari kerjaya lain tinggal gawat, tak ada orang hire. Saya cakap je saya nak jadi pemandu lori, tapi dalam hati saya nak juga jadi pelakon. Tiba-tiba kru balik kampung. Yelah, tak ada kerja. Kan? Tak ada kerja. Tak ada job. Tapi nasib baik lah, alhamdulillah ada juga production yang masih aktif. Masa tu saya buat kelas malam, program TV kelas malam, tajuk dia. So itulah, saya berulang-alik daripada Ipoh ke KL nak buat program kelas malam tu. Kami dah pindah Ipoh dah masa tu. Dah pindah balik. Pindah. Saya sebab isteri saya cikgu, jadi saya tunggu sampai cuti sekolah baru kami pindah ke Ipoh. Okey. Faham. Tapi mengambil keputusan untuk pindah ke Ipoh, walaupun kerjaya yang diharapkan adalah berlakon, tak ke banyak lagi kos tu nak ulang-alik Itulah.
Sebenarnya kos tu saya nak jimatkan kos, saya naik motor. Daripada Ipoh. Motor Kapcai. Daripada Ipoh pulang ke KL. Tapi Pak Ya memang sampai sekarang pun naik motor gini dah. Ipoh KL. Motor lain dah. Itu dah motor besar sikit lah. Oh, itulah jaket Danny. Ini saya naik motor. Pak Ya naik motor ke ni? Tak. Tak, ini tak lah. Tapi dulu masa mula-mula permulaan dengan sepatu dulu, Pak Ya tak duduk KL lagi. Dia ulang-alik. Hujan-hujan kadang-kadang sampai basah-basah lencun. Kadang tengok, tapi steady Pak Ya, rider. Dulu semangat kuat kan. Sekarang motor pun dah bersarang lah. Belagak tak naik motor sekarang Tak adalah, kita umur pun dah saya lagi risau juga kan. Betul. Faham. Dan saya lebih motor ni sebenarnya untuk santai-santai je. Yelah. Tapi kalau buat kerja kena naik kereta. Hobi lah Kan? motor. Senang letak baju. Takut-takut nanti hujan ke apa ke. Betul. Orang suruh kita datang sekian masa dia. Kita tak sampai-sampai sebab hujan. Jadi menyebabkan orang lain mungkin marah jugalah. Yelah. Kan? Okey, jadi Pak Ya, sepanjang tempoh selepas keluar senario, pekerjaannya kiranya itu je lah, yang kelas malam tu je, ataupun ada pekerjaan-pekerjaan lain Pak Ya? Kelas malam tu antara yang main lah. Tapi adalah kadang-kadang drama sikit sana sikit kan. Nak jadi hero pun orang tengok muka macam hero. Comel lah apa masalah kurang. Jadi ramai lagi hero-hero yang handsome yang dapat peluang kan. Nak tengok badan pun alamak badan. Alah kamu kalau kat Hollywood tu Jack Black boleh jadi hero. Ini jauh lebih handsome dari Jack Black. Come on. Dia yang tak boleh pun bajet besar boleh jadi boleh. Kat Malaysia ni bajet kecil-kecil je kan. Jadi itulah, bila ada peluang tu memanglah kita kalau boleh cari kawan. Masa tu kita nak cari kawan sana sini. Dulu mana ada FB lah. Yelah betul lah. Social media ni semua. Habis je kerja, telefon kawan, kita jumpa kat sekian-sekian tempat ni. Masa itulah kawan ada yang ada peluang sikit, dia tak boleh nak buat, bagi kat kita kan. Kita pun mengharap kawan-kawan je yang tolong. Kan nak jumpa producer pun kadang-kadang dia nak tengok ni siapa, nama siapa, macam mana. Dia nak tengok kita ni. Dia pula ada vision dia sendiri kan. Masing-masing ada pilihan kan. Kita pun okey je lah. Setakat yang main kecil-kecil je lah. Tambahan-tambahan ke kan, supporting ke. Kan, Pak Ya tak pernah rasa macam, okey, kenapa susah sangat? Apa kata ni masanya untuk aku beralih bidang. Maksudnya beralih dalam bidang yang sama stop ke? Maksudnya Pak Ya stop bidang ni. Masa tu kan mengharapkan kawan-kawan, lepas tu mengharapkan job yang kecil-kecil. Ada perasaan tu Pak Ya? Memang ada. Tapi buat masa ni saya basic sebagai saya cuba nak berniaga. Tapi buat masa ni belum ada yang melekat lagi. Kan, saya cuba buat studio sendiri. Studio untuk jamming. Tapi zaman ni orang dah tak jamming dah. Masing-masing ada barang, jumpa kawan basking. Ya, betul. Kan? Ataupun kat rumah je. Jadi saya rasa macam, aku buat studio mahal-mahal ratus-ratus ribu tapi orang tak pakai. Sampai sekarang saya tak pulang modal. Tapi still on lagi. Ada laginya. Lepas tu nak cuba bidang makanan pun susah juga sebab makanan ni bukan semua orang boleh masak. Yang bagusnya owner sendiri yang jadi tukang masak. Kan? Jadi pun tak dapat lagi. So nak tak nak masih still dalam industri ni lah. Sementara nak dapat yang lain. Sesuatu yang lain. Tapi memang ada niat lah nak InsyaAllah saya cuba jugalah. Sampai sekarang pun saya masih cuba. Tapi belum nampak hasilnya kan. Jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba. Okey. Pak Ya. Sepatu pula lah. Kiranya Pak Ya melalui lepas senario, adalah kumpulan-kumpulan lain juga. Maharaja Lawak Mega. Ada masuk bersama Hero dengan Hamdan. Hero Hamdan dengan Ropi. Lepas tu Rare dengan Ropi dengan Ajak. Lepas tu Aku Kaya dengan Yasin. Betul. Dan Yasin saya. Itulah lebih kurang. Diundang tu Pak Ya menjadi salah seorang ahli untuk sepatu tu Pak Ya. Ketika tu Maharaja Lawak Mega juga Pak Ya Permulaan sepatu. Maharaja Lawak Mega juga. Lepas tu macam mana Pak Ya? Kiranya je lah masa sepatu tu approach tu. Sebenarnya sebelum tu Sepah kan, kumpulan Sepah. Betul, Sepah dulu. Sepah saya mula-mula saya dijemput oleh producer Astro untuk buat program macam senario lah. Dengan kumpulan yang baru menang 2011, kumpulan Sepah. Lepas tu dicampur dengan Main Belon dengan Am. Am Raja Lawak. Jadi saya diundang untuk menjadi pembantu di belakang tabir. Bukan pelakon lah. Bersama dengan producer Nizam J. Okey. So saya pun okeylah, tak apalah.
dia bayar, saya buat je. Kan? Kerjalah. Kerjalah. Lepas tu tapi Jeb dia suka saya sebab daripada senario. Lepas habis program tu cerita apa? Lawak khas. Lawak khas. Gelak khas. Gelak khas. Lepas tu bila dia masuk Maharaja Lawak, belum ada Mega. Okey. Dia panggil saya untuk tolong di belakang tabir lah. Okey. Lepas tu dia pun jadi mentor lah gitu. Jadi mentor lebih kurang macam tu lah. Kita ni cuma nak mencetuskan macam mana lawak tu boleh berlaku lah, kan. Okay, lepas tu bila dah habis tu, diorang buat keputusan keluar daripada Sepah menjadi Sepah tu. Ya. Jeb dengan Syuib keluar. Okay, tinggal Mamat dengan Sepah dia lah. So dia kata kalau nak masuk Maharaja Lawak Mega, dia suka bertiga. Jadi dia cadang nak ambil saya. Tapi sebelum dia buat keputusan, dia orang buat show dulu dengan Rahim dekat Istana Budaya, Anugerah Komedi Warna. Betul. So dia orang buat persembahan tu, dia rasa best pula main dengan Rahim. So dia orang terus dengan Rahim. Saya pun tak kisah sebab pertandingan saya rasa bukan semua orang boleh. Betul. Tak apalah, biarlah kan. Dia dah buat keputusan macam tu. Tapi dia still nak saya tolong dia. Masa nak final apa semua, saya datang tolong. Lepas tu Rahim buat kumpulan Jalur ke kumpulan Jalur. Betul. Jack panggil saya. Alamak, bila dia panggil saya terpaksa buat jugalah. Yalah, saya pun tak pernah cuba kan. Tapi bila buat tu, stresnya sampai saya masuk hospital. Yelah, sampai minggu ke-5 je payah kan. Lebih kurang 3 episod je saya masuk kan. 3 minggu je payah. Masa tu kencing manis naik tinggi. Semua benda naik lah tu tumbuh bisu pula. Jangan cakap lah dekat mana kan. Tumbuh bisu, masuk hospital, operate. Itu saya cakap dengan doktor, boleh tak saya ni dalam program ni kan, boleh tak doktor tolong saya? Tolong macam mana? Buat surat untuk saya tarik diri. Jumpa producer, hantar surat. Dia kata okey lah, terpaksa lah. Tak kan. sihat lah. Masalah kesihatan. Tapi tidak, itu memang betul sebab Maharaja Lawak Mega terdapat payah. Bukan sebab sebelum tu. Saya pun tak tahulah. Tapi dia jadi stres. Sebab tu kot yang kencing manis saya jadi naik. Dia stres. Yelah, betul. Memang betul. Sebab bila stres macam-macam boleh trigger tau. Hypertension boleh trigger. Bertanding kan. Dahsyat tu. Bertanding. Orang bila dia stres, dia makan banyak. Betul. Itulah. Macam-macam lah. Betul. Saya dah tu antara orang yang stres dan sedih makan banyak. Jadi saya seorang yang sedih dan stres. Kenapa? Bila makan tu entahlah. Bila makan tu dia macam dia distracted kot. Agaknya bila makan dia terhibur. Yelah, dia macam makan coklat tu. Betul lah. Terhibur. Tapi kiranya Pak Ya, sepatu ni kira antara brand, batu loncatan brand lah yang membantu Pak Ya ke depan semula Pak Ya. Maksudnya orang kenal Pak Ya balik, yang muda ni pun kenal Pak Ya. Betul. Dia bukan setakat kenal Falik, sepatu tu diangkat. Meletup. Tapi itulah, dalam keadaan usia yang dah penghujung ni, nak tak nak kena buat juga. Sebab walaupun saya dalam keadaan fizikal pun dah tak kuat, tapi kena buat jugalah kan. Tapi kita buat cara kita kan. So sepatu ni antara saya sangat bangga sebab sepatu reunion live, komedi sitcom yang pertama di Malaysia. Di luar negara saya tak tahu. Tapi di Malaysia inilah satu-satunya komedi yang live. Live, betul. Sitcom yang live. Bukan macam Maharaja. Maharaja dia sikit pendek-pendek kan. Ini live. Jadi dia punya disiplin tu memang. Dan kan? Untuk pengetahuan yang sedang menonton, yang sedang mendengar, sitcom ni dia punya format adalah sitting comedy, di mana semua rakaman dibuat secara langsung depan penonton. Tetapi beza je dengan sepatu reunion live ni, dia tak dekat. Betul. Dia jalan terus. Dan apa yang lagi bertambah, orang kata kita tumpang sebangga lah. Dah 10 season dah sepatu reunion live ni Pak Ya. Cuma saya sangat kagum dengan production team. Dia orang yang apa nak mengejas macam mana perjalanan tu kan. Betul. Kalau tak betul-betul, kalau kita tak ikut disiplin, dia memang out lah. Dina pernah tengok sekali live masa kita kat Johor tahun lepas. Ya Allah, memang Dina kagum. Betul. Sebab kita tengok macam kita tengok teater, konsep dia macam kita tengah tengok teater, tetapi dalam masa yang sama berlaku di atas pentas tu adalah spontan dan tak boleh berhenti. Jadi apa yang kita nampak depan lensa, sebenarnya kat tepi tu ramai yang tengah mendirect, yang tengah memberi cue,
orang tengah bekerja. Berempas Lepas tu pulas. sebelum kita keluar, kita kena baca dulu apa arahan dia. Ya. Dia cuma ada arahan atau plot dia. Dia tak ada skrip. Tak ada skrip. Siapa yang patut ada dekat dalam scene tu? Ni memang kena berjalan Pak Ya Dulu masa saya dengan senario, dia beza. Senario dia beza, dia lebih kurang macam sebabak. Okey. Dia masuk je sampai habis. Okey. Dia tak keluar-keluar dah. Okey. Ini ada cut 4 minit, Dia ada 8 tukar minit. set, dia tukar set. Iklan. Dia kena keluar masuk. Masa senario dia recording. Dia masuk je daripada A to Z sampai tu. Sepatutnya 21 minit sahaja. Okey. Kita kena buat. Tapi dah berlebih-lebih sampai jadi bahagian ketiga. Sebab tak tahu macam mana nak edit. Nak habiskan. Nak habiskan. Dia pelawak ni, dia punya perangai, kalau ada orang gelak, lagi dia tambah. Dia lagi tambah. Macam itulah perangai. Macam budak-budak. Budak-budak kalau katalah ada orang datang, tetamu datang, dia buat perangai. Kalau tetamu tu tengok gelak, memang lagi dia buat macam-macam. Betul. Seronok. Itulah pelawak, dunia pelawak. Yelah. Semangat tu lain. Tapi yang dahsyat pasal Pak Ya ni, yelah nak panggil Pak Ya senario pun nampak boleh. gah. Nak panggil Pak Ya sepatu pun gah juga. Ya. Cuma jangan pakai hero keren lah. Gurau Pak Ya, gurau. Tapi dua big name lah. Betul. Alhamdulillah rezeki. Rezeki Pak Ya. Dan ramai mungkin yang tak tahu, macam Dina, masa Dina mula-mula join Sina, Dina dapat saksikan relationship Pak Ya dengan Jeb. Sebenarnya Jeb memang sangat sayang kat Pak Ya. Betul. Dia punya angkat tu macam ayah sendiri. Cara dia jaga Pak Ya kan, cara dia. Dia Ya Pak Ya Allah. dengan Abang Ebi lah. Saya tengok dia Dia punya jaga. jaga. Dia memang hormat pelawak lama lah. Ya. Kan senang kata pelawak lama lah. Memang Sifu lah memang mentor dia. Nampak sangat Macam cara jaga awet tu. Kalau tengok Jeb jaga Pak Ya dengan Abang You Ebi. lembut cakap betul. Kau jangan cemburu pula. Kenapa bukan aku Ni pasal dengan Falik lain. Cakap dengan Falik lain. Jauh. Brother lain. Okay. Brother lain. Dina dapat informasi sama ada Dina nak pastikan informasi ni betul atau tidak. Betul ke Pak Ya pernah kena gam TV station? Oh. Sebenarnya bukan TV station yang gam. Tapi Majlis ada daerah, satu pihak. Oh, satu pihak je. Satu pihak Seorang yang gam saya. sahaja. Maksudnya benda tu berlaku di tempat itu. Okay. Jadi bila ada terkena pula dengan isu politik. Okey. Kan sebab jadi kami digam di kawasan tu je lah. Kami. Kami. Kumpulan lah. Jadi bukan saya digam oleh stesen TV. Okey. Kan? Maksudnya saya tak boleh perform dalam kawasan dia. Okey. Itu je lah. Masih lagi? Sekarang tak. Tak dah. Dah okey dah. Dah settle lah Pak Ya Dah kan. settle dah okey lah. Cuma salah faham. Okey. Kan. Benda tu pun kita dah buat sebelum kita buat persembahan live. Kita dah buat content check apa semua. Dan sampai rehearsal, food dress rehearsal pun kita buat benda yang sama. Tak ada masalah. Tapi ada pihak yang rasa ni tak boleh. Ya. Jadi tiba-tiba pula dia kata okey, kumpulan ni tak boleh perform dekat kawasan ni. Faham. So tak nak kami pun buat surat lah, buat video minta maaf lah apa semua. Barulah benda tu selesai. Okey. Okey. Sebenarnya Dina nak Pak Ya kongsikan cerita tu sebab nak tahu betapa susahnya sebenarnya pelakon komedi ni, komedian ni, pelawak ni, kerjanya susah sebab semua orang punya tahap sensitivity adalah berbeza. Lain. Jadi macam penyanyi hanya menyanyikan lagu. Ya. Nyanyi, pelakon. Pelakon dan pelakon pula bagi Dina dia ada satu safety net lagi sebab ada orang lain yang edit, ada orang lain yang direct. Tetapi kalau pelawak diletakkan secara live di atas pentas, mungkin ia adalah kelakar untuk setengah pihak. Tiba-tiba ada seorang tu Terasa, yang sensitif dan orang tu pula orang penting. Orang besar ke kan. Boleh jadi apa? Macam sekarang ni masih lagi kita buat, tapi ada orang yang cakap aku tak suka dia ni lah sebab dia ni macam ni, tapi orang lain suka. Kan ramai yang yalah, lawak ni berbeza-beza cara penyampaian dia kan. Ada setengah orang lawak dia suka cerita pasal body shaming lah apa semua. Ada orang suka cerita Slapstick. pasal slapstick, cerita pasal family. Kita, pada saya senang je. Siapa yang tak ada dalam tu jangan sentuh. Kita nak berlawak, kita bahankan Falik. Sebab Falik pun boleh bahankan saya. Tapi kita tak boleh bahankan orang yang di belakang Falik yang tak ada kat sini. Faham. Family Katakan dia macam nak buat lawak di antara dua, Isyada dia tak apa. buat lawak pasal Dina pula. Tak boleh lah. Janganlah. Okey. Itulah saya rasa sebab sensitif ni, apa pun kita buat ada sensitif dia. Betul. Cuma kita sendiri lah kena ada setengah orang kata okey je, kenapa kau kadang-kadang kita baca
media sosial pun diorang sendiri sesama sendiri pun Betul. Ya, betul. sebab kita. Ada yang backup, ada yang hentam. Ya. Pulanglah. Kita tak tahu mana yang baik, kita buat je lah. Yalah. Okey, Pak Yah. Macam Pak Yah sendiri bersama dengan Senario pernah juga merakamkan satu album Pak Yah Kedua. Banyak. Oh, banyak ya album? Salah saya 7 kot. Oh, selepas masuk balik ada lagi album lain Saya bersama dengan Senario satu album. Okey. Album pertama. Okey. Lepas tu ada lagi 6 ke 7 album. Dengan Pak Yah dekat dalam tu? Tak ada. Okey, senarionya lah. Senario. Jadi contohnya baru-baru ni kami buat show. Mana yang saya tahu saya nyanyilah. Mana yang saya tak tahu tu saya buat perangai je lah. Faham. Contohnya kan. Lagu Cari Tapak. Saya tahu lagu tu sikit-sikit. Lepas tu warung tepi dan saya pun berdebu itu je lah. Itulah tu kiranya Pak Yah ada album bersama Senario satu album. Dan Pak Yah ada juga cipta lagu dan juga lirik Pak Yah. Lagu Anja-Anja. Anja-Anja saya buat lagu dan lirik. Okey. Yang lain tu saya banyak lirik lah dengan lagu-lagu macam lagu Azmi, lagu Adno Adlan. Saya buat lirik. Tapi yang lagu Anja-Anja tu saya sendiri buat lagu tu dan saya sendiri nyanyi dan saya buat lirik dia sekali. Tak ada macam maksudnya sekarang ni nak buat lagu ke Pak Yah? Memang ada. Dah 6 lagu dah saya buat. Wow. Termasuklah lagu Sepatu. Lagu tema Sepatu. Okey. Dan lagu Cuti Raya Sepatu. Cuti Raya. Ubat luka dengan Cuti Raya lah. Ubat luka ya, ada. Cuti Raya. Dan lagu dengan Senario ada 4-5 lagu saya buat. Tapi itulah pengurusannya sepatutnya saya register dengan MACP, dengan recording company apa semua kan. Jadi lagu tu tak berapa tak dapat perhatian sangat. Kan. Tu tak apalah, nanti mungkin rezeki tu akan datang jugalah kan, insya-Allah. Tapi lagu yang Senario tu dah ada release juga dengan yang Senario tu. Yang baru-baru? Ada. Dah keluar dekat internet apa semualah. Tak apa, nanti Sina mainkan lah. Zaman sekarang ni saya tak tahu macam mana prosedur sekarang ni. Sebab dulu kita buat lagu hantar MACP, kita boleh claim royalty apa semua. Sekarang ni digital lah apa bendanya apa. Saya tak tahu. Macam mana cara saya nak collect. Nak manager? Kalau nak pakai manager dah agak dah. Dia macam tak tiba-tiba dia bagi ruang kosong, baru nak tolak dia dah offer sendiri. Saya boleh buat kan murah-murah. Murah. Aduh, kau ni macam tukang jahit lah. Pak Adam. Aduh. Okey, pasal Senario sudah. Pasal Sepah kita dah tanya. Sepatu kita dah tanya juga tentang seseorang yang, kalau perasan tadi kan, kalau Pak Yah ada sebut dia masuk kumpulan ni ada orang tu, dia masuk kumpulan ni ada orang tu, dia masuk kumpulan ni ada orang tu. Sampai sekarang kumpulan yang kecil-kecil tu pun ada orang tu juga. Seorang sahabat yang paling rapat sampai dia ambil keputusan untuk tarik diri daripada Senario pun dengan orang tu juga. Betul. Hamdan. Abang Hamdan tu Pak Yah. Kiranya kenal Hamdan tu masa Senarian ke bukan? Sebelum tu dah kenal? Sebelum lagi? Sebab saya dulu kumpulan penari part time. Faham. So dalam tu isteri Hamdan sekali lah. Oh, kat situ je cari So Hamdan ni hari-hari lah hantar isteri dia datang kerja. Balik pun dia ambil. Bila masa rehat dia datang tengok isteri dia. Dia tak jemur. Asyik tengok isteri dia je kan. Yalah, bini dia. Masa rehat pun berbual dengan isteri dia apa semua kan. Di situlah saya bermula dengan kenal Hamdan. Kan, tapi dia tak masuk sebagai penari sebab dia kawat pun gagal. Kan. Jadi kenal macam itulah sembang-sembang bila satu hari tu saya terfikir apa ni ada audition dekat Ipoh untuk buat sinaran. Okey. Kan. Jadi saya bincang baik-baik, jom kita masuk. Kami baru lepas buat show ni jadi macam rewang-rewang ni. Tak nak lah dia kata kan, tak nak lah apa. Saya asyik pujuk-pujuk Wahid. Hamdan tengok je kan. Ya, lepas tu dia datang. Lia, boleh tak aku join kau? Oh, dia offer diri. Pula. Cakap, kau boleh buat apa? Aku berlakon tak boleh. Buat lawak pun tak boleh. Alamak. Habis apa yang kau boleh buat? Aku baru lepas naik juara bintang kota di Ipoh. Nyanyi? Naik juara. Juara dia orang-orang dalam lah kot. Jadi dia naik juara. Sebab dia tak ada, orang tak kenal dia. Dia naik juara. Aku pula nyanyi ke laut. Wahid boleh lah juga. Tapi suara dia suara budak-budak. Betul. Jadi saja. boleh lah.
Saya fikir lawak dengan lakonan ni boleh dibentuk. Okey. Tapi nyanyi ni memang bukan bidang saya. Gifted lah kalau Jadi, kan tak. Kalau macam tu, kalau kamu nak, jom kita pujuk Wahid. Pujuk Wahid, pujuk. Lah Wahid cakap apa? Okey, Pak Ya dengan John Dan dengan Abang Hamdan masa tu, Abang Hamdan. Abang Hamdan buatlah apa pun saya ikut je. Tapi saya tak nak campur kerja tu. Kan? Apa yang Pak Ya buat, dia suruh saya buat, saya buat. Okey. Jangan suruh saya Dia fikir. follow je. Jangan suruh saya fikir. Memang dia tak buat apa kan. Saya dengan Hamdan je lah. Tak apalah, buat je. Tulis okey, buat cerita ni, cari prop. Tak, Wahid kalau suruh cari barang, dia boleh. Tapi jangan suruh dia duduk fikir. Dia tak boleh. Dia tak nak. Faham Itulah mulanya saya jumpa Hamdan sebab tempat kerja kan. Dia datang selalu tu. Lepas tu dah jadi kawan dalam kumpulan. Sampailah sekarang. Walaupun dah tak sama show apa semua, tapi masih ada hubungan lah. Seperti yang Pak Ya kongsi tadi, tahniah Pak Ya baru-baru ni ujung tahun lepas Senario Nian buat showcase. Sekiranya showcase Pak Ya dekat Johor Bahru Tahniah Pak Ya. Cuma mungkin nak tahu perancangan Senario Nian ni selepas ni ramai yang tanya ni. Okey, kita merancang macam-macam, tapi belum tahu jadi. Sebab masing-masing ada komitmen lain. Faham pun dah berbeza kan. Cuma yang terbaru ni saya dengar cerita lah. Betul ke tidak tak tahu. Lan Pet kata dia akan buat comeback bersama Senario. Dengar ceritanya lah. Kesahihan tak tahu lagi ke kawan. Kita share je dulu. Dr. Ahmad Idham nak buat filem. Okey. Mungkin sebab filem tu mungkin dia nak join kot. Tapi kalau setakat show-show biasa, mungkin dia banyak kerja lain kot. Yelah, faham. Dan kita pun tahulah dia pun peniaga. Busy. So mungkin di situ dia lebih utamakan perniagaan dia. Faham. Kan? So insyaAllah lah bila dalam tahun ini 2024 ni akan bermulalah penggambaran. Tapi setakat ni saya pun tak dapat apa cerita. InsyaAllah. Kan? Kita push Dr. Idham. Bang, cepat sikit bang. Kita tunggu diorang bang. Yelah. Kita orang peminat rindu sangat ni bang. Betul. Kalau ada watak makcik-makcik pun kat sini ada. Doktor, perlukan makcik tolak gobok. Pandam saya ada. Saya boleh pandam. Saya apa-apalah, saya tak memilih. Saya tak memilih apa-apalah. Jangan jual murah sangat. Asalkan nak tengok senario je. Tapi kiranya Senario Nian tu ada Pak Ya, ada Hamdan, ada Wahid, ada Lan Pet, ada Saiful Apek, Azli, Yasin. Meriah. 7. Itu kalau belum campur lagi, kalau macam tiba-tiba Pak Su cakap selitlah sikit, watak ustaz pun boleh. Mana tahu. Itu rezeki tu. Pak Su kan dah ke arah tu kan. Jadi mungkin boleh watak-watak ustaz kan. Saya kalau boleh lah. Kalau boleh semua yang pernah mendokong senario dulu. Farouk Hussein, Raja Azura. Lintas pun jadilah Farouk Hussein tu. Lintas depan kamera. InsyaAllah. Kalau boleh lah. Ramai-ramai semua tu. Orang kata lagi. Tapi yelah, bila dah berkumpul ramai-ramai tu huru-hara juga. Confirm lah. Best lah. Yang mana satu nak dengar bercakap ni. Sebab saya tengok yang masa senario ni yang dekat JB tu. Ni yang penonton ni dah betul-betul orang kata dah naik share. Senario dah menggila lah, dah menggila ni. Tak tahu sama. Menggila juga. Yang mana satu nak tengok yang punchline mana ni. Sebab kalau yang bertiga ni tengah bercakap contohnya, yang bertiga tepi dia buat benda lain. Betul. Ya. Wahid, dia turun pentas, dia interview orang setengah jam. Kita bila nak nyanyi ni. Dia interview orang tau. Ada interview orang. Tanya kan. Masa tu lah Yasin buat hal dia. Betul kan? Kalau you tengok yang video-video kat TikTok, dekat Instagram semua, memang betul. Yang 3 ni buat hal dia, yang 2 ni mungkin 2 ni buat hal dia sendiri, yang ni sini kan soalan kat belakang. Dah tak tahu mana satu nak fokus dia. Jadi itulah sebab dah lama sangat tak bersama kan. Jadi semua excited, semua teruja. Masing-masing nak menonjol kan. Yang Wahid pula tengah-tengah lagu dia boleh stop pula band tu. Stop. Aduh ai. Itu kira okey. Pak Ya kena nyanyi lagu Anja-Anja masa show tu. Saya tengoklah video tu. Kena nyanyi lagu Anja-Anja. Si Wahid telefon yang si bini Pak Ya. Tak kepening. Konon-konon lagu kan untuk bini Pak Ya lah. So Pak Ya nyanyi dedicate untuk dia ada ayat ujung tu. Kalau kau nak teruskan juga, abang kahwin lagi. Itu yang ujung lagu tu. Yang tu dia suruh saya repeat.
Tak nak Depan live dengan orang rumah pula. Tak nak. Berpakai repeat tu. Kau main Wahid. api lah. Main Itulah api. tu. Aduh. Jadi kiranya sekarang Pak Yah fokusnya sepatu Reunion Live yang akan tak lama lagi Pak Yah dengar-dengarnya akan ke udara semula. Bulan 1 ni kita dah ada buat recording untuk raya. Dan terus sambung live sampai bulan puasa. Dan juga fokus untuk Senar Reunion lagi. Mungkin ada projek-projek lain lagi Pak Yah. Ada kumpulan lain panggil ke? Kumpulan lain. Dalam masa yang sama jangan lupa. Apa dia? Manager. Manager pelawak. Itu pun juga dalam masa yang sama. Busy ni. Busy Pak Yah ni. Banyak kerja. Profile penuh. Lepas ni nak ke JB ni. Nak JB pula. Update ni Pak Yah, yang selain daripada sepatu Reunion dengan Senar Reunion tu, mungkin yang kita tahu sepatu Reunion, Senar Reunion. Oh lah. Lebih kurang je. SS dulu. Dapat S. Ada kerja-kerja lain ke Pak Yah? Orang kata tengah syuting filem ke? Tak ada. Saya sebenarnya tak tahulah, mungkin ada sedikit salah faham dengan production luar. Okey. Bila saya dengan sepatu, seolah-olah macam saya bekerja dengan Astro. Dah kena faham. chop. Sebab Pak Yah pun buat juga di sebalik tabir kan. Lepas tu pula yalah, ada masa-masa bila tanya anak saya yang bagi jadual, tak boleh ni, banyak sangat masa yang nak ke sepatu ni kan. So last minta maaf lah, reject lah. Terpaksa lah. Tapi saya pun saya redha je lah, sebab saya pun nak kejar sangat pun, saya pun dah tak larat. Ya, faham. Kita buat apa yang depan mata je. Kita tidak muda lagi. Nak sekejap kesihatan pun kena jaga. Betul. Kan? So kalau kita nak ke sana ke sini, memang rasanya tak terkejar kot. Betul. Macam dulu bolehlah breakfast kat Johor, lepas tu makan tengah hari kat Putrajaya. Dinner dekat Penang bolehlah. Dengan senario dulu, keluar daripada pejabat, buat show kat satu tempat. Okey, keluar pejabat tu kat mana? Inilah dekat Damansara. Pergi lepas tu dalam pergi dekat KL. Okey, dalam KL show. Tengah-tengah tu PR cakap, kita kena pergi Kelang. Oi, buat apa? Nak promote kaset. Masa tu kaset dengan CD lah, nak promote album. Pergi daripada Kuala Lumpur pergi ke Kelang pula. Lepas tu dah melarat pergi ke utara pula, pergi Penang, pergi Kedah. Terus jalan macam tu je. Ini semua satu hari jalan je. Satu hari, Selang Sepinggang pula tu. Baru nak tanya bila pack baju. Selang Sepinggang kan. Sebab panggilan tu tiba-tiba. So pandai-pandai lah diorang uruskan kita punya pakaian apa semua. Yelah. Tak nak kena beli baru lah. Betul lah. Ingat tak Lik, masa zaman itu lewat 90-an lah, senario ni punya nama terlalu besar. Betul. Terlalu besar. Dina pun antara orang yang pernah pergi tengok show senario. Tunggu kat tepi pentas sampai jatuh, badan tu masuk lumpur je. Ya ke? Tak tahu cerita pun. Aduh, masa tu umur 11 tahun ke 12 tahun. Duk kejar. Lepas tu turun stage, kejar punya pasal kelepak jatuh. Yalah. Tidak jatuh. Berlumpur. Masa album baru release kan, yang first ni, kami pun tak pernah ada album, tak tahu macam mana cara. Diorang cakap kita pergi show, kita miming je. Dia kata kan, miming, okey lah miming lah, sebab muzik semua minus one semua tak ready lagi. Dia punya player tu letak atas pentas tepi kan. Tahulah Wahid dengan Hamdan dengan Lan, diorang jenis hyper, lompat sana lompat sini, tiba-tiba stop. Music stop. Apa jadi kat player tu? Betul. Diorang buat godek-godek, terus sambung selambut. Nampak miming sangat kan. Tapi peduli apa. Orang tengok kan, orang tahu dah miming ni. Memang dah tahu miming, tak apalah. Diorang ni pelawak. Jalan je lah Aduh. Itulah. Soalan ni terakhir. Kalau ada satu memori yang Pak Yah boleh pegang sampai bila-bila, tak kisahlah bersama sepatu Reunion ke, sepatu ke, bersama senario ke, yang Pak Yah nak kongsikan, yang paling dekat dengan hati Pak Yah. Okey, sebenarnya kalau ikut memori yang mencuit hati, yang boleh dikenang sampai bila-bila tu banyak, tapi nak cerita susah sikit. Betul. Sebab ada benda yang sensitif kan di kalangan kami. Ada sensor kan. Ini semua ada lesen mental. Jadi yang antara yang saya rasa memang boleh dikenang sampai bila kita buat video klip dekat Kuantan lagu raya. Puasa dan raya. Ni dengan siapa? Dengan senario yang berkumpul semua dengan anak beranak. Semua jadi pelakon. Kan, nak meriahkan video klip tu. So masa tu kita macam apa saja kan, jumpa wife ni dengan anak ni semua dah macam keluarga. Jadi saya rasa macam nak dapat balik macam tu dengan anak kecil-kecil masing-masing kan. Nak dapat balik macam tu, macam
takkan ada. Takkan ada. Faham. Dan dah beraya awal dah tu masa tu. Yelah, betul lah. Tapi siapa-siapa pun mesti ada dalam baik-baik kawan tu ada benda yang buruk. Kita bila benda tu terjadi, kita rasa dia ni leceh lah sini kan. Tapi bila berlaku sesuatu yang tak diingini, kawan tetap kawan. Betul. Kan? Walau apa pun perangai dia, kita kena tolong dia. Betul. Kan? Itulah kami sampai sekarang masih begitulah. Dengan sepatu pun macam tu juga. Saya dengan Rahim, dengan Jeb. Rasanya macam Falik pernah cakap, Dina pernah cakap, Jeb buat saya macam bapak dia. Itulah saya rasakan. Sampai sekarang kalau ada masalah susah ke apa ke, saya dia walaupun saya tak cakap, tapi dia cuba nak membantu saya. Itulah sebab dunia kita ni kecil. Betul? Kan? Kalau kita tak jaga hati kawan, dengan siapa kita nak buat kerja? Betul. Kan? Tapi walau macam mana pun perangai dia itu kita tolak tepi. Semua orang ada perangai. Betul. Kan? Nak tak nak kita kena jalan. Betul. Macam mana pun perangai dia, macam mana pun perangai kita. Ya. Tapi kita tolak tepi. Betul. Demi persahabatan tu. Ya Betul, Allah. Dah macam putera kata lah kat hujung tu. Tapi Pak Yah, yang macam Pak Yah kata tadi, yang ada syuting apa, lagu raya dengan senario tu, mungkin tak akan dapat rasa lagi kumpul macam itu sama keluarga. Boleh. Kalau ada ni Pak Yah, wife baru, anak kecil, buat perangai baik kita tutup hari ni untuk settle dekat sini. Habis tu dengan Wahid dah kena video call nyanyi aja tu. Jadi tolong buang Pak Yah, sihat selalu Pak Yah. Sukses dan juga orang kata terus mewarnai dunia kongsi ni Pak Yah. Amin. Aduh, saya membesar. Dah lah, cukup lah tu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.